Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, hari ini kami akan mensyarahkan tentang hadis yang ke-10 dalam kitab Matan Al-Arba'in. Terlebih dahulu ingin saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Ali Farhan bin Mak Yunus, nombor metrik 061877. Baiklah, tanpa membuang masa, kita terus kepada matan hadis. Anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah beliau berkata bahawa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima akannya kecuali dengan perkara-perkara yang tayyiban, dengan perkara yang baik. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amara al-mu'minin, menyuruh, memerintahkan orang-orang yang beriman, amara bihi al-mursalin, sebagaimana dia telah memerintahkan para rasul. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu as-salihat. Dan dalam hadis ini baginda menyebut tentang ayat Al-Quran, iaitu ayat surah Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu salihat. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan beramallah dengan amalan yang soleh. Baginda juga menakalkan, menyebut tentang ayat surah Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu dari makanan yang baik dan yang telah kami rezekikan kepada kalian. Thumma dzakara ar-rajul yatilu as-safar. Kemudian baginda menakalkan ataupun menceritakan, menyebut tentang perihal seorang lelaki yang panjang musafirnya dan kusut masai rambutnya serta berdebu pakaiannya, menadah tangan ke langit, yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbu ya rabbu, seraya berkata, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Sedangkan makanannya haram dan minumannya juga haram dan pakaiannya juga dari sumber yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan keperluannya juga adalah dari yang haram. Fa anna yustajabu lah, dan bagaimana akan dikabulkan doanya itu. Dan kepentingan hadis ini dapat kita lihat bahawa dalam hadis ini diceritakan tentang perkara-perkara yang halal yang menjadi syarat untuk diterima doa. Dan dalam hadis ini juga terdapat qawaid Islam yang mana terdiri atasnya pelbagai hukum. Dan hadis ini juga turut menjadi umdah ataupun fundamental yang agak signifikan untuk meraih perkara yang halal dan menjauhi yang haram. Dan manfaatnya juga adalah sangat besar untuk setiap muslim. Saya serahkan poin yang seterusnya kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harusani Fitri bin Abdul Rahim, nombor metrik 061775. InsyaAllah pada hari ini saya akan meneruskan perbincangan pada hadis yang ke-10, iaitu mengenai penjelasan lafaz-lafaz dalam hadis ataupun lughah al-hadis. Lafaz yang pertama iaitu innallaha tayyibu. Sesungguhnya Allah itu
baik. Yang bermakna iaitu bersih dan disucikan dari segala kekurangan-kekurangan yang ada. Manakala lafaz at-tayyib itu merupakan bahagian daripada nama-nama Allah ataupun bahagian daripada Asmaul Husna. Lafaz yang kedua adalah la yaqbalu illa tayyiban, iaitu tidak menerima kecuali yang baik. Yang bermaksud tidak diterima dari amalan maupun harta kecuali jika itu bersih dari segala kerosakan, yakni yang haram atau berasal daripada yang halal. Lafaz yang ketiga adalah amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintah para rasulnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan mereka, yakni orang yang beriman dengan para rasul ini di dalam khitab, yakni pembicaraan, dengan kewajipan memakan perkara yang halal. Lafaz yang seterusnya adalah asy'ata, yang bermaksud keadaan yang mana keadaan ini sangat tidak terurus rambutnya kerana tidak pernah bersisir. Lafaz yang seterusnya adalah aghbara. Aghbara ini adalah debu, yang mana debu ini telah mengubah warna rambutnya kerana jauhnya perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti perjalanan untuk melakukan haji dan juga jihad. Lafaz yang seterusnya adalah yamuddu yadaihi ilas sama'. Dia memanjatkan kedua tangannya ke atas langit. Yang bermaksud ia mengadahkan kedua tangannya ke langit dan memohon dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lafaz yang terakhir di dalam hadis ini adalah fa'anna yustajabulah, yakni bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Yang bermaksud bagaimana dan dari mana permintaannya akan dikabulkan bagi orang yang memiliki sifat seperti ini. Sifat yang macam mana? Sifat yang suka makan atau mengambil harta yang tidak halal. Jadi itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Muhammad Aziz bin Ismail, nombor metik 061839. Jadi kita terus kepada perbincangan kita berkenaan dengan hadis yang ke-10 ini. Fiqhul hadis wa ma yushiru ilahi. Pemahaman hadis ini yang pertama at-tayyibul maqbul, iaitu yang baik yang diterima. Jadi sabda Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yakbilu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini terima amalan dia itu daripada yang baik, kecuali yang baik. Yashmilul amal, yang mana merangkumi padanya itu amalan, harta, ucapan dan juga al-i'tiqadu, keyakinan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tidak terima amalan kecuali tayyiban tahirun, kecuali yang baik, yang bersih suci daripada perkara-perkara yang dapat rosakkan amal tersebut, iaitu riak dan juga ujub. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini juga tidak terima harta kecuali harta itu daripada sumber halal, halalan tayyiban. Jadi Nabi SAW menganjur kepada kita ni supaya bersedekah. Dan hasil sedekah itu, sumber sedekah itu adalah yang tayyiban halalan, yang halalan tayyiban, yang bersih lagi halal.
Kerana sabda Nabi SAW, wala yaqbilu Allahu illa tayyiban, ay la yaqbilu minas sadaqati illa ma kana tayyiban halalan, iaitu Allah Taala ni tidak terima kecuali yang baik, iaitu tidak terima oleh Allah Taala ini daripada sedekah itu kecuali adalah halalan tayyiban, kecuali yang baik lagi bersih. Jadi kita kena pastikan bahawa sumber harta ataupun hasil yang kita dapatkan itu adalah daripada yang halalan tayyiban. Jadi yang kedua, kaifa yakunul amal maqbulan tayyiban, bagaimana amal itu baik dan diterima oleh Allah Taala. Jadi perkara yang menjadi utamanya adalah makanan. Yang menjadikan amal seseorang mukmin itu baik dan diterima oleh Allah Taala adalah makanan yang halalan. Makanan yang halal. Jadi hadis ini dalil kepada amalan itu tidak diterima kecuali makanan yang halal, yang mana jika sebaliknya, iaitu jika mana makanan yang haram itu kita makan, maka dapat merosakkan amalan kita, dan menjadi penghalang kepada kita ni, menjadi penghalang kepada amal kita ni untuk Allah Taala terima, menjadi penghalang kepada amalan kita Allah Taala terima. Jadi firman Allah Taala suruh pada kita ni, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Allah Taala kata, hai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah daripada makanan yang baik-baik, rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kamu. Jadi jika mana seseorang itu makan makanan yang baik, maka amalnya akan menjadi soleh. Dan jika mana sebaliknya, maka bagaimanalah amal kita ini boleh diterima di sisi Allah Ta'ala. Jadi ketika mana seseorang itu solat, maka solatnya itu perlu, maka contohnya jika mana seseorang itu makan makanan yang tidak elok, makanan yang haram masuk dalam perut dia, dan ketika itu dia solat, solat dia itu makanan berada dalam perut itu adalah makanan yang haram, maka Allah Ta'ala tidak akan terima solat dia, kerana makanan haram terdapat dalam perut dia. Jadi kita lihat baliklah apa yang kita makan seharian ini, makan dalam kehidupan seharian kita ini adalah sumber hasil yang baik ataupun tidak. Jadi wallahu alam, sekadar itu sahajalah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fathi bin Kamaruddin, bernombor metrik 059845. Saya akan menyambung perbahasan fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaihi pada bahagian yang ketiga. Al-intifa'ul qalbi, yakni penafian penerimaan. Ada kalanya penggunaan istilah tidak terima dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya tidak sah. Contohnya pada hadis la yuqbalullahu salata ahadukum iza ahdatha hatta yatawadda'a. Allah tidak menerima salat seseorang kamu apabila dia berhadas hinggalah dia berwuduk. Maksud di sini ialah solat itu tidak sah kerana ia tidak mencapai tuntutan kefarduan solat itu, kerana solat itu perlu kepada sucian, maka barulah sah amalan solat itu. Dan ada kalanya makna Allah tidak terima itu bermaksud penafian pahala dan balasan yang baik. Mungkin solat itu sah, tapi pahala itu tidak dapat baginya. Dan pada hadis, man salla fi sawbi qimatihi 10 darahim haramun lam taqbala lahu salah. Dan siapa yang solat dalam satu pakaian yang nilainya 10 dirham daripada sumber yang haram, tidak diterima daripadanya solat. Maksud di sini ialah penafian bagi kesempurnaan untuk ganjaran dan pahala untuk amalan solat ini. Adapun solat itu diterima, akan tetapi pahala untuk solat itu tidak diterima.
boleh jadi bila mana dia mengenakan pakaian yang berharga ini, dia merasakan ujub, takabur, bermegah-megah dengan pakaian yang dia pakai, menyebabkan solatnya itu tiada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, bahagian yang keempat, kaifa yakhrujul muslim minal harami. Bagaimanakah seseorang muslim itu boleh keluar daripada yang haram, yakni harta yang haram. Yatakhallasul muslim minal malil harami ba'da al-ajzi an ma'rifati sahibihi aw usuri alaihi bitasdiq bihi wal ajru li malikihi. Seorang muslim itu perlu menyingkirkan harta yang haram dengan sebab dia tidak tahu siapakah pemiliknya, ataupun dengan cara mencari dan mengesahkan pemiliknya, lalu dia membayar kepada pemiliknya sesuai dengan kadar harta itu. Dan ada pun yang masyhur daripada autoritas Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkenaan harta-harta yang haram ini, ia mestilah dipelihara dan tidak boleh disedekahkan sehingga muncul orang yang selayaknya, yakni pemiliknya. Wa kana al-Fudayl bin Iyad yara anna min 'indahu mal harami la ya'rifu arbabuhu annahu yatalaffihi wa yalki fil bahri wa la yatasaddaqu bihi wa qala la yataqarrabu illa bit-tayyib. Ada pandangan bagi Al-Fudayl bin Iyad pernah berfikir bahawa dia berpendapat bahawa barang siapa yang ada di sisinya harta yang haram, sedangkan dia tidak tahu siapakah pemiliknya, sesungguhnya dia itu, yakni orang yang ada harta haram itu, adalah lebih baik dia menghancurkannya dan membuangnya ke dalam laut. Dan tidak boleh juga dia memberikan sedekah dengannya, yakni buat amal dengan harta yang haram itu. Dan katanya lagi, yakni Al-Fudayl bin Iyad ini, janganlah kamu mendekati sesuatu perkara itu kecuali yang baik-baik jua. Sekian daripada saya. Seterusnya kita pergi kepada sebab dimakbulkan doa. Jadi berdasarkan kitab Al-Wafi ini terdapat beberapa sebab dikabulkan doa. Yang pertamanya adalah lama berpergian, iaitu bermusafir. Jadi semata-mata bermusafir ini adalah antara sebab dimakbulkan doa. Nabi SAW bersabda, 3 doa yang akan dimakbulkan dan tidak ada keraguan, iaitu doa orang yang terzalimi, doa orang yang berpergian iaitu bermusafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Dan jika kita lihat bermusafir ini dilakukan dalam jangka masa yang cukup lama, maka dia akan mendekatkan orang yang bermusafir ini kepada dimakbulkan doanya, kerana bermusafir ini dapat orang kata menimbulkan penderitaan disebabkan keterasingan dan juga menanggung berbagai orang kata kesulitan. Sedangkan orang kata kerana penderitaan inilah antara sebab doa itu dimakbulkan. Dan kalau kita lihat pernah suatu hari Sayyidina Umar meminta kepada Rasulullah untuk pergi bermusafir dan diizinkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah juga meminta agar Sayyidina Umar mendoakan baginda. Jadi kalau kita lihat Rasulullah meminta Sayyidina Umar untuk mendoakannya. Sedangkan kalau kita lihat doa Nabi ni terlalu makbul. Doa Nabi ni lebih mustajab daripada doa orang lain. Tapi dapat kita faham daripada peristiwa Sayyidina Umar dengan Nabi ni adalah Nabi nak kata bahawa doa orang yang bermusafir ni adalah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua adalah pakaian tubuh dan juga penampilan yang lusuh. Banyak orang yang orang kata rambutnya kusut, berdebu dan lusuh bajunya ni terdorong untuk bersikap takwa. Dan kalau dia bersumpah kepada Allah, maka dia akan orang kata memenuhinya. Jadi kalau kita lihat Nabi SAW pun sewaktu ingin keluar menunaikan solat untuk meminta hujan, Nabi SAW keluar dalam orang kata dalam keadaan lusuh.
tawaduk dan juga menghinakan diri kepada Allah. Jadi ini pun antara sebab dimakbulkan doa. Seterusnya adalah mengangkat tangan ke langit. Jadi sebagaimana yang kita tahu, Kaabah merupakan kiblat bagi solat, manakala bagi doa pula kiblatnya adalah langit. Jadi langit adalah kiblat bagi doa. Dan kalau kita lihat sewaktu berlakunya perang Badar, Nabi berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangan, dengan mendadah tangan ke arah langit. Nabi berdoa sehingga mengangkat tangan sehingga nampak ketiak Nabi yang putih. Dan yang terakhir adalah mendesah kepada Allah agar dimakbulkan doa. Yang ni mendesah ni dengan kata mengulang-ulang nama Allah. Nabi bersabda, jika seseorang berkata wahai Rabbku sebanyak 4 kali, maka Allah berfirman, wahai hambaku, mintalah pasti ku beri. Jadi kita mendesah, kita merayu, kita meminta kepada Allah itu kata antara salah satu sebab dimakbulkan doa. Dan kalau kita lihat, doa kita berbeza dengan doa orang lain. Kalau kita lihat, kita sekarang ni kita berdoa tapi kita membaca, bukannya kita meminta. Sedangkan para ulama, para nabi ni apabila berdoa ni dia merayu, dia merintih kepada Allah. Para ulama dia berdoa, dia merintih kepada Allah. Mereka bukan membaca. Kalau membaca semua orang boleh membaca, tapi tak semua orang boleh menghayati doa tu. Jadi mendesah kepada Allah ni pun kata antara sebab doa tu dimakbulkan oleh Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur